Siri Computable Gaming Asus ROG Zephyrus ialah sebuah eksperimentasi daripada syarikat teknologi terkemuka daripada Taiwan tersebut untuk melihat sama ada mereka boleh membina sebuah computable gaming yang bukan sahaja ringan dan nipis tetapi juga berkuasa yang tidak mempunyai sebarang kompromi. Selang beberapa tahun, eksperimentasi Siri Asus ROG Zephyrus ini boleh dikatakan berubah sedikit demi sedikit sehinggalah awal tahun ini apabila mereka memperkenalkan computable gaming terbaru yang sedikit lain daripada yang lain walaupun untuk Siri ROG Zephyrus ini iaitu ROG Zephyrus G14. Assalamualaikum, hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah ulasan saya mengenai computable gaming yang dikuasakan oleh gabungan AMD dan juga Nvidia iaitu Asus ROG Zephyrus G14. Mula-mula kita nak bercakap mengenai rekaan komputer riba ROG Zephyrus G14 ni. Ia sedikit lain daripada yang lain walaupun jika dibandingkan dengan komputer riba ROG Zephyrus yang lain kerana pertamanya ia mempunyai rekaan yang serba minimalis. Kalau kita lihat pada ROG Zephyrus yang lain masih dapat lihat logo ROG sendiri yang mata tu kan. Pada mulanya bila saya melihat komputer riba ni pada acara di Taiwan di mana Asus membawa kami ke sana untuk melihat siri-siri komputer riba mereka yang baru akan diperkenalkan pada tahun ini, saya tak percaya yang ini adalah sebenarnya komputer riba ROG Zephyrus pasal dia punya DNA dia. ROG Zephyrus biasanya mempunyai rekaan yang sangat gamer. Memang kalau korang tengok daripada jauh pun tahu, oh tu ROG Zephyrus. Tapi yang ni kalau kita lihat, dia macam komputer riba yang digunakan untuk bekerja. Memang kalau korang tengok memang compact, rekaan 14 inci. Tapi di dalamnya, jangan salah sangka, dalamnya memang ada komponen-komponen gaming yang sangat-sangat berkuasa. Tapi kembali lagi kepada rekaan komputer riba ini, seperti yang saya cakapkan, dia mempunyai rekaan yang sangat minimalis, masih mengekalkan rekaan nipis dan ringan, ketebalannya pada sehingga 2 cm saja dan mempunyai berat kurang daripada 2 kg. Untuk rekaan rangka komputer riba ROG Zephyrus G14 ini, Asus menggunakan bahan magnesium aluminium alloy yang mengurangkan berat komputer riba ini dan memberikannya sebuah rekaan yang boleh dikatakan serba simple. Memang simple. Kalau korang tengok, korang pun susah nak tengok benda ni adalah komputer riba yang boleh untuk gaming. Dari segi paparan, ia menggunakan paparan LED 14 inci dengan pilihan 2 resolution iaitu Full HD dengan kadar segar semula 120Hz dan juga resolution 2K dengan kadar segar semula 60Hz. Menurut Asus, mereka tak boleh nak buat paparan yang lebih pantas kerana pada saiz paparan 14 inci ini panel dia sangat limited, dia memang sangat terhad. Pilihan yang ada untuk kedua-dua resolusi ini hanyalah 120Hz untuk resolusi Full HD dan juga 60Hz untuk resolusi 2K. Jika anda lihat pada bahagian papan kekunci, ia menggunakan papan kekunci yang seakan-akan sama macam pada siri ZBook dan sebagainya dan juga VivoBook. Lebih menarik lagi, walaupun ini adalah sebuah komputer riba gaming, ia tidak mempunyai sebarang lampu LED. Sistem pencahayaan LED tak ada RGB. Jadi beralih pula kepada palam-palam I/O. Palam I/O pada ROG Zephyrus G14 ini terdiri daripada dua palam USB 3.2 Type A, USB 3.2 Type C di mana salah satunya boleh digunakan untuk mengecas komputer riba ini menggunakan sistem pengecasan power delivery dan juga satu palam HDMI 2.0 dan juga satu palam audio 3.5mm. Jadi sebelum ni saya cakap bahawa komputer riba ni daripada luarannya kita nampak bahawa ia tak seakan-akan komputer riba gaming yang lain yang mempunyai rekaan yang sedikit lebih agresif. Tapi satu gimmick yang diperkenalkan oleh Asus pada komputer riba ROG Zephyrus G14 ini ialah paparan Anime Matrix, iaitu di sini anda boleh lihat ada logo Amans. Jadi paparan Anime Matrix ini merupakan sebuah paparan yang diperbuat menggunakan banyak mentol mini LED untuk mengeluarkan desain yang anda nak. Anda boleh menggunakan gambar JPEG ataupun GIF untuk dipaparkan pada bahagian ini. Separuh daripada bahagian ini anda nampak ada macam lubang-lubang dan di lubang-lubang itu adalah mentol mini LED yang saya katakan sebentar tadi yang anda boleh gunakan untuk memperlihatkan gambar-gambar menarik apa-apa yang anda nak. Jadi jika anda ingin mengakses tetapan pada Anime Matrix ini, anda boleh pergi ke perisian Armoury Crate. Di dalamnya anda boleh melihat Asus sudah pun memperlihatkan beberapa rekaan sedia ada seperti logo ROG sendiri ataupun volume bar
jangka hayat bateri yang tinggal pada komputer riba ini, tetapi anda juga boleh memuat naik sebarang gambar JPEG, GIF dan sebagainya untuk memperlihatkannya pada bahagian ini. Jadi bagi saya ini adalah sebuah gimmick yang menarik. Honestly saya tak tahu kenapa dia buat, macam mana terjumpa idea untuk buat paparan ini, tapi ia memberikan sedikit hidup kepada sebuah rekaan sebuah komputer riba yang otherwise boleh saya katakan agak minimalis dan tidak terlalu menonjol. Jadi apa lagi rekaan yang berbeza apabila kita bercakap tentang ROG Zephyrus G14 ini? Jadi salah satu daripada ciri utama untuk komputer riba siri ROG Zephyrus ini ialah sistem penyejukan Active Aerodynamic System ataupun AAS. Menariknya, pada komputer riba Zephyrus G14 ini, sistem AAS sudah tidak lagi, untuk komputer riba ini saja ia tidak digunakan. Malah Asus memperkenalkan ergolift hinge yang biasanya dapat dilihat pada siri komputer riba Asus ZenBook dan juga Asus VivoBook. Pada komputer riba ini sebagai sistem pengaliran haba secara teknikalnya, kerana kipas-kipas pada komputer riba ini boleh dilihat daripada bahagian sisi dan juga bahagian atas dan bawah. Menariknya di sini sistem penyejukan ini mempunyai, seperti tadi, bahagian atas, tapi bahagian atas dia menghala ke bahagian paparan. Jadi apabila anda menggunakan komputer riba ini untuk tujuan gaming sebagainya, anda mungkin akan rasa udara panas memantul balik sedikit kepada anda kerana haba ni memang nak tak nak dia terpaksa pergi ke bahagian paparan dan kemudian akan ditolak balik ke arah muka anda. Bercakap pula mengenai komponen-komponen yang diperkenalkan pada siri komputer riba ROG Zephyrus G14 ini. Jadi ini adalah model yang agak unik kerana ia adalah model ROG Zephyrus pertama yang menggunakan chip pemprosesan AMD. Lebih menariknya, ia menggunakan AMD Ryzen 4000 yang mempunyai kod nama Renoir yang sudah pun berada di pasaran beberapa bulan sebelum ini. In fact, ROG Zephyrus G14 ini ada di antara komputer riba pertama yang diperkenalkan pada awal tahun ini yang sepatutnya akan menggunakan chip pemprosesan AMD yang terbaru ini. Jadi beralih kepada komponen lain, model yang dihantar kepada kami mempunyai 16GB memori DDR4 dan juga storan SSD 512GB. Dari segi kad grafik, pilihan di sini menggunakan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q. Bercakap mengenai prestasi, saya perlu katakan bahawa komputer riba ini adalah komputer riba yang serba boleh, bukan sahaja dari segi gaming tetapi juga produktiviti. Dan bahagian produktiviti ini saya nak tekankan sedikit kerana sebagai sebuah komputer riba gaming, komputer riba Asus ROG Zephyrus G14 ini mempunyai prestasi yang bagi saya tidak pernah dilihat dalam kebanyakan komputer riba gaming sebelum ini. Mengapa saya bercakap macam ni? Kerana dengan tetapan yang betul, seperti saya menggunakan screen brightness pada tahap 50% dan juga menggunakan profil kuasa senyap ataupun silent, saya boleh mendapat jangka hayat bateri sepanjang hari sekitar 7 ke 8 jam tanpa masalah. Dan lebih menarik lagi, walaupun CPU yang digunakan dalam komputer riba ini mempunyai 8 teras dan juga 16 berbenang kuasa, saya boleh menggunakan komputer riba ini untuk tujuan kerja sahaja sepanjang hari tanpa pengecasan dari pagi sehinggalah ke petang. Jika anda ingin mengecas komputer riba ini, Asus ada sertakan dua jenis pengecas untuk komputer riba ini. Satu ialah blok pengecasan kuasa 210W yang besar yang memang digunakan untuk tujuan gaming sahaja, dan sebuah lagi pengecasan lebih kecil 135W yang menggunakan palam USB-C dengan pengecasan power delivery untuk tujuan kerja-kerja seharian. Tapi bagi saya, boleh saya katakan dari segi produktiviti harian, tidak kira lah anda gunakannya untuk document editing ataupun mengedit video dan sebagainya, komputer riba ini tak ada masalah dari segi itu. Beralih pula kepada prestasi gaming komputer riba ini. Jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah komputer riba gaming ini dengan CPU AMD Ryzen 9 4900HS dan juga kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060, kami dapat menggerakkan beberapa permainan tanpa masalah. Jadi kami uji permainan-permainan seperti Overwatch, Valorant, Apex Legends, Shadow of the Tomb Raider. Semuanya dapat digerakkan dengan kadar segar semula skrin yang sangat tinggi dan juga tetapan yang boleh dikatakan high, on the high side. Katakan macam Overwatch misalnya, kami dapat gerakkan permainan ini pada tetapan ultra, memang tak ada isu. Cuma isunya di sini ialah oleh kerana paparan ini mempunyai resolusi 2K dan juga kadar segera semula 60Hz sahaja,
anda tak dapat melihat refresh rate yang tinggi pada game-game yang anda mainkan pada komputer riba ini. Memang tak ada masalah untuk menggerakkan. Kalau anda cek pada benchmark, memang tak ada isu, tapi bila anda main akan perasan memang dia punya frame rate akan lock kepada 60 fps sahaja. Jadi untuk diteruskan daripada itu, kami juga menjalankan beberapa ujian benchmark seperti PC Mark, 3D Mark, Crystal Disk Mark dan sebagainya untuk menguji kebolehan komputer riba ini, dan anda boleh tontonnya di sini. Sebelum saya lupa, ada satu lagi perkara yang sangat penting yang perlu dinyatakan mengenai komputer riba Asus ROG Zephyrus G14 ini. Walaupun ia boleh dikatakan sebagai sebuah komputer riba gaming, tapi sayangnya oleh kerana rekaan yang serba nipis daripada pelbagai segi, sayangnya Asus tidak dapat memuatkan sebuah kamera webcam pada komputer riba Asus ROG G14 ini. Jika anda memerlukan sebuah webcam untuk tujuan telesidang dan sebagainya, anda perlu membeli sebuah webcam anda sendiri, kerana sayangnya walaupun pada tanda harga yang mahal, komputer riba ini tidak dimuatkan dengan komponen yang boleh saya katakan agak penting, khususnya pada masa ini apabila wabak COVID-19 sedang melanda dunia. Asus ROG Zephyrus ini hadir di pasaran Malaysia kini pada tanda harga yang boleh dikatakan agak murah, bergantung kepada spesifikasi yang anda belikan kepada harga yang agak mahal, pada harga RM4,199 sehinggalah RM7,699 untuk model yang paling berkuasa. Boleh saya katakan bahawa Asus ROG Zephyrus G14 ini adalah di antara komputer-komputer riba yang paling menarik yang berada di pasaran sekarang. Bagi saya, jika orang tanya apakah laptop yang boleh melakukan kedua-dua tugasan productivity dan juga gaming, memang ada banyak. Tetapi jika anda tidak ingin berkompromi dari segi prestasi dan juga jangka hayat bateri, Asus ROG Zephyrus G14 ini boleh saya katakan adalah di antara komputer-komputer riba yang paling berbaloi yang boleh dibeli dengan wang anda sekarang. Tapi walaupun begitu, saya perlu katakan bahawa komputer riba ini, pertama, tidak mempunyai sistem pencahayaan RGB jika anda inginkan sesuatu seperti itu, dan juga tiada kamera webcam yang seperti saya katakan tadi penting kerana banyak bisnes-bisnes sekarang menggunakan sistem perisian telesidang untuk menjalankan meeting-meeting seharian mereka ataupun dan sebagainya. Jadi sekian saja ulasan saya mengenai komputer riba Asus ROG Zephyrus G14 ini. Anda telah bersama saya, Nazrin. Majulah teknologi untuk negara.